dengarlah tadi tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya pun tak dengar tadi moderator perkenalkan. So saya kenalkan diri saya dululah. Saya Khairul Natasha binti Kamarudin. Saya daripada 6% kepada 8%. Saya share slide. Okay. Okay, bila saya dah buka slide saya ni, saya dah tak boleh nampak screen. So kalau tak dengar, bagi tahu ya. Okay, dalam slide ni kita ada pengenalan cukai perkhidmatan, perubahan kadar cukai perkhidmatan, penyediaan pelbagai perkhidmatan bercukai oleh penyedia perkhidmatan yang sama dan peralihan perubahan kadar cukai. So, yang ni macam biasa setiap kali dasar CP buat talk, kita akan bagi tulang ikan ni. Saya rasa semua orang pun dah pernah nampak. Ini pun sama. Ini pun basic. Saya nak teruskan je dengan kadar, perubahan kadar. Okay. Kalau ada masa, kita pusing balik dekat pengenalan perkhidmatan bercukai yang baharu yang ada dalam perundang kita sekarang, yang terpaling barulah. Okay, itu kalau ada masa nanti. So buat masa saya akan terus jump kepada kadar kita punya perubahan kadar cukai lah. Okay. So sekarang buat pengetahuan semua, bila ada soalan, memang akan ada soalan berapa kita punya kadar cukai perkhidmatan sekarang. Inilah jawapannya. Kita ada cukai 6%, kita ada yang berkadar cukai 8%, kita ada kadar spesifik RM25 setahun. Okay. Puan, maaf Puan, slide Puan mungkin tak bergerak tu Puan. Boleh full screen? Saya tak bergerak. Boleh full screen kan dulu? Saya sudah full screen ni, saya dah tak nampak dah. Oh, cuma untuk dekat kita orang ni, dia masih yang macam dekat luar tu. Dia tak slideshow. Okay, sekejap. Macam mana dia tak full tak full. Dia masih yang di... Okay, kalau saya try buat lagi sekali. Okay tak? Masih lagi Puan. Itulah. Jadi kalau webinar ni dia... Tak apa Puan. Okay dah. Okay dah Sebab Puan try share semula lagi. Dia tak bergerak juga? Sekarang saya tak nampak mana slide tu Puan. Sekarang saya nampak gambar Puan ya. Sebab share screen Puan semula ya. Okay, share screen semula. Dah hilang dah. Okay. Kalau saya tutup dulu. Semalam testing boleh kan? Ya, tak apa. Tadi ada tapi tidak boleh. Okay. Okay tak? Slide dah nampak kan? Slide nampak dah.
Okay, slide dah nampak. Dah slide, dia dah slide share dah. Ke dia kecil lagi? Nah, tuan-puan, nampak tak slide saya? Nampak Puan? Oh, okey Okay, so saya berteruskan Okay. Okay, kita masuk perubahan kadar cukai perkhidmatan 6% kepada 8%. Punca kuasa dia macam biasa, kita mesti nak tukar kena ada punca kuasa kan. So punca kuasa kita untuk kadar cukai perkhidmatan ni dinyatakan dalam Seksyen 10 Akta Cukai Perkhidmatan 2018, iaitu Menteri boleh menetapkan kadar cukai perkhidmatan. Jadi kita terjemahkan dalam kita punya perintah cukai perkhidmatan, kadar cukai. Okey, macam biasa Belanjawan 2024 dia menetapkan kadar cukai perkhidmatan akan dinaikkan daripada 6% kepada 8% pokok kuasa 1 Mac. Tapi ada beberapa perkhidmatan yang kekal kepada 6%, iaitu perkhidmatan makanan dan minuman, perkhidmatan telekomunikasi, perkhidmatan ruang letak kenderaan dan perkhidmatan baru iaitu perkhidmatan logistik. Tapi macam apa yang tuan-puan nampak dalam kita punya slide ni, perkhidmatan logistik tu ada juga perkhidmatan lama. Contohnya macam perkhidmatan kurier, perkhidmatan penggunangan dengan ejen custom. So maksudnya kat sini, kurier, pengurusan penggunangan dengan ejen custom kekal 6%. Okay, so yang lain semua naik kepada 8% berkuat kuasa 1 Mac 2024. Okay, penyediaan pelbagai perkhidmatan bercukai oleh penyedia perkhidmatan yang sama. So, penyediaan perkhidmatan bercukai yang melibatkan kadar 6% dan 8% bagi orang berdaftar yang sama. Kalau tuan-tuan puan-puan dah biasa dengan CP ni, tuan-tuan puan dah memang tahu yang bagi kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, D, E, apa-apa perkhidmatan yang mereka buat kan, dia akan terus bercukai. Kan? Jadi kat situ kalau kita tengok, of course dia akan melibatkan pelbagai kadar bagi orang berdaftar A, B, C, D, E ni. Okay? Dan sama juga dengan kalau since telco pun jadi 6% saja juga, tak berubah. Jadi telco pun kita kata, Puan, maaf Puan. ya, Slide tak bergerak. saya tak bergerak juga Ya. Macam mana nak buat? So sebab apa Sebab internet slow. Mungkin sebab dia tak full screen kot. Tapi dekat saya full screen. Full screen, ya. Tempat kita orang ni dia tak masuk slide tu. Dekat sana jadi. Chief Ezra boleh screenshot tak? Saya tak nampak lah. Sensor. Saya nampak ninja, saya nampak macam ninja. Jadi Apa dia? berbeza. Cukai. Kenaikan cukai. Sekarang Upload slide dia di sini. Kita yang access. saya dah dekat, Keluar lah. saya dah Keluar. pergi slide lain lah. Jadi Puan admin yang baru. Keluar je. Sabar. So sekarang dia jadi macam ni bila saya tu. Okey, tuan-puan masuk ke link yang di-share di in-call message ya. Berapa guna link? Mak saya keluar dulu ya? Bukan puan. Bukan puan. Puan teruskan. Okey. Puan teruskan di So, situ. Ngam Puan. Teruskan di dalam link ni Puan. okay. Kami try share screen kami upload slide dekat sini. Jadi Puan nampak. Kami yang share screen Puan. Okay. Sekejap Okay. Kali di sini kejap Puan Itu saja. Aku cakap tadi boleh dengar kan? Boleh dengar kan? Lupa masuk link tu. Sekejap Itu slide. Okey Puan, boleh nampak? Boleh. Okey. Ini akan counter dari sini. Puan bagi tu aja next. Yang tadi tu.
Slide, cuba pergi slide 17-18. Ya, siap. Next. Saya ingat ada table biru. Slide nombor 22. Bukan yang ni, Chief. Bukan. Tajuk dia penentuan kadar cukai. Okey, lagi. Okey ni. Okey ya. Yang ni macam saya cakap tadi. Saya ulang balik maaf ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, seperti yang kalau tuan-tuan puan dah kita kata dah well versed lah dengan kita punya cukai perkhidmatan ni, dah semua tahu yang kumpulan A hingga E ni apa-apa kalau dia register under A dengan E ni, so kemungkinan besar apa-apa perkhidmatan yang dia berikan akan tertakluk pada cukai perkhidmatan. Tak kisahlah perkhidmatan bercukai yang sedia ada, perkhidmatan yang tak bercukai, tak apa-apa saja perkhidmatan akan tertakluk pada cukai perkhidmatan. Okay? So bila melibatkan kadar cukai berbeza ni, kumpulan telco pun akan mendapat tepias jugalah sebab kalau kita tengok dalam telco, dia bukan sahaja menyediakan perkhidmatan telco. Dia ada juga menyediakan perkhidmatan penyiaran langganan TV berbayar dengan perkhidmatan digital. So, tapi yang 6% hanyalah telco. Okay, next Cik. Okay, dalam dasar cukai perkhidmatan, kita macam biasa surat-surat daripada Kementerian Kewangan kita terjemahkan dalam dasar cukai perkhidmatan bilangan apa-apa yang ada lah kan. So selalunya kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu kenapa kita keluarkan dasar cukai perkhidmatan adalah sebab kita dapat surat daripada Kementerian Kewangan berkaitan dengan layanan cukai ataupun apa-apa sajalah yang perlu kita hebahkan pada orang ramai dan orang-orang kita juga. So dalam DCP bilangan 3 ni kita ada senaraikan penentuan bagi apa-apa kadar cukai yang untuk perkhidmatan bercukai yang diberikan. Kenapa hilang Mula saya try buat tadi tu. Enggak, saya buat macam
Okay, so sekarang nampak tak? Boleh Nampak Puan. Continue. Okay. Okay. So dalam DCP 3, penetapan kadar cukai perkhidmatan yang disediakan itu adalah ditentukan berdasarkan kepada jenis perkhidmatan bercukai yang disediakan dan bukannya mengikut kepada perkhidmatan utama. Okay, maksud dekat sini adalah kita tengok apakah actual service dia lah. Sebab tadi kita dah senaraikan kan, kata perkhidmatan logistik, perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman, telco dan parking. So kita tengok jenis perkhidmatan dia. Bukan kita tengok siapa yang orang yang menyediakan tu siapa. Macam tu sebab kan kadar tu kan dia tie dengan perkhidmatan. So kita tengok perkhidmatan baru kita tahu kadar dia berapa. Okay. So namun sekiranya perkhidmatan bercukai disediakan secara berpakej, kadar cukai perkhidmatan ditetapkan berdasarkan kumpulan perkhidmatan bercukai. Tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, bila kata berpakej tu dia akan dalam tu ada berbagai-bagai jenis perkhidmatan. So boleh kerana dalam tu ada macam-macam perkhidmatan. Jadi susahlah kita nak tahu yang mana satu perkhidmatan yang sebenar kan. Sebab dia memang kita kata nature of package tu adalah banyak-banyak servis dalam dia. So bila berpackage ni kita akan tengok siapa yang sediakan perkhidmatan. Okay. Bagi penentuan kadar cukai. Okey, lepas tu biasalah bila dah berjalan tu ada beberapa macam benda yang perlu disesuaikan. Jadi kita pun MOF pun ada buat pindaan sikit berkaitan dengan okay. So bila MOF buat pindaan, kita keluarkan lagi pindaan kepada dasar cukai perkhidmatan bilangan 3 ni. Yang ini kita buat pindaan dekat rate minuman tidak beralkohol. Okay. Nanti saya terangkan. Okay. So kalau dasar dalam DCP 3 ni, macam kita kata kan dalam A, B, C, D, E memang ada yang last sekali. Penyediaan atau penjualan rokok, benda-benda ni kan, rokok, produk tembakau semua ni, kita tetapkan dia sebagai 8%. So minuman beralkohol, termasuk temperance drink, kita kata dia 8%. So dulu sebelum pindaan masa awal-awal, dia cakap minuman tidak beralkohol, iaitu minuman sedia diminum di dalam botol, pack, tin, kotak dan seumpamanya. Dulu sebelum pindaan MOF tetapkan 8%. Tapi bila kira industri komplain kan, industri kata macam mana nak bezakan dengan kalau apa tu restoran yang jual kat restoran tu kan. Jadi so dia buat kadar yang sama rata iaitu okey sekarang diorang tukar jadi 6%. Okey. So senang. So dasar cukai perkhidmatan bilangan 3 ni juga penetapan kadar cukai bagi perkhidmatan berikut disediakan oleh ni sama. Contohnya macam minuman beralkohol yang disediakan ini adalah untuk berpakej lah kan. Pakej dengan makan minum. Tapi itulah ini kita sediakan sajalah. Kadang-kadang tak tahu ada ke tak ada kan. Maksudnya dia katalah dia buat pakej makan minum. Dalam pakej makan minum tu ada juga disediakan air beralkohol. So macam saya cakap tadi, biasa restoran yang buat kan pakej makan minum ni. Jadi kita back to, kita tie dengan perkhidmatan, penyedia perkhidmatan dia. So bila dia restoran, so dia 6%. Okay. So charge perkhidmatan lain yang disediakan bagi penyediaan makan minum seperti cockage fee. Okey, sebab ini dia adalah bukan part of makanan minuman tu kan, dia adalah satu perkhidmatan asing. So bila perkhidmatan asing, cockage fee ni adalah 8%. Sebab dia bukan, kalau kita tengok dia bukan jatuh under 4 perkhidmatan yang patut dapat 6% tadi kan. So dia akan jadi 8%. Penyediaan dan penjualan makanan ringan, buah-buahan dan seumpamanya tidak tertakluk kepada cukai perkhidmatan. Okay, ini ada dalam satu grup, saya tak ingat sama ada CDE lah, ada dia mention pasal penyediaan atau penjualan makanan ringan. So sekarang dia tidak tertakluk kepada cukai perkhidmatan.
Okay, charge perkhidmatan ni yang kat dalam restoran tu kan, yang dia collect berapa peratus tu kan. Itu pun tidak takluk kepada cukai perkhidmatan. Okay, masih lagi benda ni semua redundant je. Masih lagi cerita macam mana penentuan kadar tu bagi orang kumpulan A. Maksudnya penginapan. So penginapan dia kita kata perkhidmatan utama yang dia sediakan adalah penginapan kan. So dia penyediaan premis penginapan dia 8%, perkhidmatan bercukai lain yang dinyatakan dalam kumpulan A hingga J tu 8%, perkhidmatan lain dalam kawasan atau tempat perniagaan di bawah kawalan penyedia premis penginapan. Ini semua yang ada dalam list senarai ruang kedua tu kan. So 8%, penjualan dan penyediaan rokok tembakau semua 8%. Okay. Tapi macam tadi, bila dalam kumpulan A dengan J tadi, ada yang perkhidmatan yang sepatutnya 6%, dia akan jadi 6% lah. Macam saya cakap tadi, kita tie dengan perkhidmatan. Okay. Saya tengok code chief. Apa tu? Okay. Okay, ini pula penyediaan perkhidmatan bercukai bagi package. Okay. Ini hotel yang menjual package penginapan termasuk sarapan pagi pada pelanggan. Okay, ini definitely 8% lah sebab sarapan tu dia tak charge pun kan. Dia charge harga bilik. So memang 8 lah, tak fikir banyak. So okay, macam biasa hotel dia ada, of course dia selalunya dia akan ada restoran. Restoran bilik hotel menjual sarapan pagi pada pelanggan yang walk-in atau luar package penginapan. So macam saya cakap tadi, bila restoran dia apa? Servis dia adalah penyediaan makan dan minuman. Jadi dia adalah 6%. Walaupun itu adalah restoran milik hotel. Okay, charge parking yang dikenakan oleh hotel yang merupakan operator parking kereta. So macam tadi, perkhidmatan penyediaan parking tu 6%. So walaupun hotel yang kenakan, dia adalah 6% juga. Hotel menjual package seminar, package bengkel, package mesyuarat merangkumi penginapan, dewan, bilik mesyuarat dan makanan dan minuman. Okay, walaupun ada makanan dan minuman, tapi tadi saya cakap kalau package, kalau dalam perkhidmatan tu ada merangkumi pelbagai jenis perkhidmatan, so kita tengok siapa penyedia perkhidmatan. So penyedia perkhidmatan kat sini adalah hotel. So kita ikut dia, iaitu hotel 8%. So penjualan atau penyediaan rokok, tembakau, okey ini biasa benda-benda ni semua 8% kecuali minuman tidak beralkohol, air kotak, air tin yang tidak beralkohol tu. Okey, itu adalah 6%. Untuk kumpulan B, restoran. Okey, kalau restoran ni dia punya aktiviti utama adalah penyediaan makanan dan minuman, dia akan carry 6% punya 6% punya tax rate kan. So makanan dan minuman dia adalah 6%. Tapi perkhidmatan lain yang bercukai yang dinyatakan sebab A dengan J tu dia tetaplah 8% kecuali yang 6% yang telah diprescribekan sebagai 6%. Okey. Dia tetap ikut rate perkhidmatan bercukai masing-masing lah. Sama juga perkhidmatan lain selain sewaan ruang dalam, okey. Kalau perkhidmatan lain tu maksudnya perkhidmatan lain tu yang perkhidmatan yang bukan bercukai lah kan. Tapi bila dia kumpulan B, dia tetap kena charge cukai. So dia kena charge cukai 8%. Okay. So yang lain macam penjualan rokok, tembakau ni semua ikut je. Semua pun 8% dan 6% untuk minuman tidak beralkohol. Okay. Kumpulan C pun sama. Dia pun semua 8 sebab unless dia menjadikan perkhidmatan yang memang perkhidmatan yang berkadar 6%. Ini pun semua sama je. Sebab kumpulan D pun dia carry 8% punya rate. Kelab persendirian. Okay, contoh kalau kelab persendirian ni dia ada restoran sendiri dan dia jual makan minum kan. So penjualan makan minum dia adalah 6%. Maksud kalau dia sediakan parking 6%.
Kelab E, kelab golf pun sama. Kelab golf pun 8%. Dia carry 8%. Tapi kalau macam biasa, kalau dia jual makan minum, dia akan still kena charge 6%. Dan ni lah apa tu? Yang dekat 6% dia tetap kena ikut khidmatan yang disediakan. Okay, ni pun samalah macam tadi, package punya servis. Restoran milik kelab golf, jual makanan minuman, dia akan jadi 6%, charge parking, sama je, senang kan. Okay, telco dia macam, kalau kita perasan dalam ruang 2 telco, dia ada 3 servis ni lah, dia ada 3 butiran. So satu telco punya servis, satu penyiaran langganan, iaitu macam langganan TV berbayar tu kan. Lepas tu jadi perkhidmatan digital, telco digital kan. So memandangkan dalam memandangkan kita cakap telco punya servis saja 6%, jadi kita akan kata yang butiran A saja 6%. Tapi B dengan C ni tetap 8%. Okay? Oh, ni tak ada contoh ke tak? Yang ni contoh zaman sekarang kan, kalau dia kita ambil Astro kan, kita beli penyiaran langganan, kita beli Astro, tapi Astro tu dia bagi sekali internet kan, internet. So yang kita kena tengok apa utama dia. Kita tak bayar kan yang internet tu, kita bayar langganan TV. Jadi kalau kita bayar langganan TV maksud 8%. Tapi terbalik pula, kalau kita katalah Maxis dia jual kita internet, tapi dia kata okey boleh dapat rancangan Astro. Tapi kita kena langgan internet dengan dia. So yang utamanya adalah kita langgan internet kan. Itu perkhidmatan telco. Jadi yang itu adalah 6%. Dia macam tu. Kita tengok perkhidmatan utama lah. Lagipun tak yang macam package tadi yang macam dia tak berbayar pun, salah satu kita bayar untuk satu je kan. Dia macam tu. Okey? Semua orang okey ke dengar ke? Dengar. Dengar Okey, perubahan kadar cukai. Okey, kita ada macam biasa tadi, macam sama tadi, peruntukan perundangan kita dalam Perintah Cukai Perkhidmatan Kadar Cukai. Okey, ni dia macam tu sikit. Dia melibatkan servis sebelum, selepas dan spending. Okey, saya cerita dulu sebelum dah melangkaui tarikh kuasa perubahan perkhidmatan bercukai disediakan perkhidmatan bercukai. Dalam kita punya peraturan ada mention tau, pembayaran kalau macam yalah, kita punya tax due pun adalah payment receive kan, untuk perkhidmatan bercukai yang biasa ni, payment receive. Kalau yang untuk imported service tax, kita kata payment made or invoice received, whichever is earlier kan. Itu adalah tax due kita. Okay. Kalau itulah saya cerita pembayaran terima sebelum tarikh kuasa perubahan berkaitan perkhidmatan disediakan kepada okey, ni keadaan lah. Ni peruntukan yang saya akan cerita bila pembayaran diterima sebelum tarikh kuasa tapi servis belum diberikan lagi ke perkhidmatan lepas tu saya akan cerita pasal perkhidmatan pertaruhan dan perjudian. Lepas tu saya akan cerita juga tentang IMTS, iaitu cukai genap masa sebelum tarikh kuasa perubahan. Macam tadilah, maksudnya dia payment dah buat tapi servis belum, macam tu lah. Okay, untuk ini. So kalau macam tadi macam saya cakap, peraturan umum dia, default dia kan adalah perkhidmatan bercukai disediakan ditentukan berdasarkan tarikh perkhidmatan bercukai disediakan. Walau bagaimanapun apa-apa bayaran yang diterima sebelum tarikh kuasa perubahan kadar cukai berkaitan dengan apa-apa perkhidmatan yang disediakan pada selepas tarikh kuasa perubahan kadar cukai bayaran tersebut pada kadar lama. Tak lupa pada kadar lama. Okay. Nak tahu dia
first kita nak tahu dia 6 ke 8 ke, kita kena tengok bila servis tu diberikan. Okay? Ini yang biasalah, yang kita kata default. Nak tengok dia 6 ke, dia tertakluk pada 6 ke 8, kita tengok kalau dia diberikan sebelum 1 hari bulan 3, maksudnya dia tertakluk kepada 6. Tapi kalau dia diberikan pada 1 bulan 3 dan ke atas, dia tertakluk kepada 8. Kita tengok tarikh perkhidmatan itu disediakan. Okay? Okay, itu kalau default. Macam mana penentuannya? Faham Tapi, ini dalam peraturan kita ada mention. Kalau kita terima bayaran sebelum perkhidmatan tu diberikan, contohnya, itulah sebenarnya nak cakap contoh dia kat belakang lah, nanti saya ada contoh dia. Okay? Ini saya batik dulu slide, iaitu apa-apa bayaran yang diterima sebelum tarikh kuasa perubahan kadar cukai berkaitan dengan apa-apa perkhidmatan yang disediakan pada atau selepas tarikh kuasa perubahan kadar cukai, bayaran tersebut tertakluk pada kadar lama. Okay? Contohlah, dia dah bayar siap-siap dah sebelum 1 bulan 3 kan. Apa tu dia dah bayar siap-siap. Jadi kita akan ikut 6%. Walaupun servis tu dia disediakan selepas 1 bulan 3. Kenapa? Tuan-tuan puan rasa kenapa kita kena ikut ikut 6% tu? Boleh tak siapa-siapa nak jawab? Ada tak siapa-siapa? Saya dah tak nampak audience ni. Puan Ang. Puan Ang boleh jawab tak Puan Ang? Ada tak? Oh tak nak jawab Okey, kenapa kita ambil 6%? Sebab macam saya cakap tadi, kita punya tax due adalah payment receive. Payment receive masa 6% ni. Bila dia dah deliver servis dia 1 hari bulan 3 dan ke atas, dia mana terima apa-apa payment dah sebab customer dah bayar, dia awal dah bayar full dah semua. So tang mana kita nak kata tax due dia, tang mana kita nak kutip cukai dia. Kan? Sebab itulah kita kena ambil dia 6%. Okay? Kita macam kita faham macam tu lah kan. Tak gerak pula Okay, sama juga dengan perkhidmatan bercukai di imported service tax. Ditentukan berdasarkan tarikh perkhidmatan bercukai di import diperoleh. Okey, ini pun sama. Nak tahu berapa rate dia, kita tengok bila perkhidmatan tu diberikan juga. Okey? Tapi macam tadi, kita tengok tax due dia juga. Contoh tax due apa? Bayaran dibuat, payment made ataupun invoice received, whichever is earlier, kan? So katalah dia dah buat bayaran ataupun invoice dia dah terima sebelum effective date. Jadi tax dia kena pakai 6%. Okey? Kena pakai walaupun servis dia disediakan selepas 1 bulan 3. Okey? Bukan ditentukan berdasarkan asas state kawanan cukai perkhidmatan. Okey, yang dalam awan tu kan, dia kan ada company yang ditukar asas invoice dia kan. Tapi untuk transitional ni kita tak pakai lah. Walaupun dia asas bayaran tapi kita tetap tengok payment, kita tengok yang default lah. Okay? Situasi penentuan kadar cukai. Okey, ini untuk perkhidmatan pertaruhan dan perjudian. Okey, ini pun sama je. Kita kena tie balik dengan bila dia punya tax due juga. Okey. Samalah sepenuh sebelum tarikh kuasa perubahan. So, perkhidmatan bercukai diberikan ditentukan berdasarkan tarikh perkhidmatan disediakan. Sama juga
perkhidmatan bercukai disediakan sepenuhnya sebelum tarikh kuasa perubahan kadar. Okey, dia sama je macam tadi Dia kita dapat menentukan bila kita kena tengok servis dia bila, lepas tu kita tengok tax due dia ataupun payment receipt dia bila. Okey? Okey. Perkhidmatan bercukai disediakan sepenuh sebelum tarikh kuasa perubahan kadar. Ini macam tadi, first saya dah cakap tadi kan. Kita tengok bila perkhidmatan diberikan. So, bila perkhidmatan dia diberikan sebelum 1/3, maksudnya dia adalah entitled 6%. Walaupun dia belum bayar apa benda. Walaupun dia bayar selepas 1/3. Sebab perkhidmatan dia diberikan sepenuhnya sebelum 1/3. Okey? Faham Perkhidmatan bercukai disediakan sepenuhnya sebelum tarikh kuasa perubahan kadar. Okey, ini kita bagi gambar aja. Okay, ada soalan ke? Okey, invoice kat sini dia bagi situasi-situasi. Kat sini kat situasi A tu purely semua benda pun sebelum effective date. Maksudnya invoice dikeluarkan sebelum, perkhidmatan bercukai disediakan sebelum dan pembayaran diterima dibuat pun sebelum. Jadi semua pun sebelum. So memang 6% lah. So macam situasi B pula tengok dia kata invoice dikeluarkan. Tapi kita tak tengoklah invoice dikeluarkan. Kita tengok perkhidmatan bercukai bila dia disediakan. So dia disediakan sebelum tarikh kuasa. So pembayaran diterima selepas. Walaupun pembayaran diterima selepas 1 Mac, tetap dibayar pada kadar 6%. Sebab perkhidmatan dilakukan sebelum 1 Mac. Okey? Okey. Ni pula asas invoice. Sama macam tadi kita katakan. Walaupun invoice yang situasi A purely semuanya sebelum effective date, so senang, tak ada apa-apa, semua 6%. So situasi B pula, since tadi dikata invoice perkhidmatan dibuat sebelum, tapi invoice dengan bayaran diterima selepas tetap 6%. Sebab kita tengok, kita tak tengok macam tadi kan kita kata kita tak tengok kalau dia asas invoice tu dikeluarkan selepas, kita tengok perkhidmatan dilakukan bila? Sebelum. Jadi walaupun invoice dikeluarkan selepas, dia tetap berkadar 6% sebab perkhidmatan dilakukan sebelum tarikh kuasa 8%. Okey? Okey, ini pula penerangan. Ni pun lagi contoh lah kan. Contoh kalau sebelum 1/3 perkhidmatan tu 10,000. So invoice pun 10,000, bayaran diterima pun 10,000 sebelum 1/3 kan. Jadi kadar CP dia 6%. Okey, faham? Sebab servis dia sebelum. Dia pun dah bayar sebelum. Okey. Yang ni pun sama. Yang ni pula perkhidmatan disediakan 10,000 sebelum. Invoice dia dikeluarkan sebelum. Tapi bayaran dibuat selepas. So walaupun bayaran dibuat selepas tarikh efektif, tetap perkhidmatan tersebut tertakluk kepada 6%. Okey. Okey, yang ni dia ada 2 kali bayar. Yang ni dia ada bayar 2 kali bayar. So perkhidmatan dia disediakan keseluruhannya sebelum 1/3. Dah siap 1/3. Tapi dia bayar separuh-separuh. 6,000 sebelum 1/3. Dia bayar 4,000 selepas 1/3. Tapi macam saya cakap tadi, bila perkhidmatan dia fully disediakan sebelum 1/3, so dia semua tertakluk pada 6% kan. So yang 4,000 dibayar selepas 1/3 tu pun dia akan jadi 6% juga. Okay?
Dua, untuk perkhidmatan bercukai disediakan sepenuhnya selepas tarikh kuat kuasa. Perkhidmatan bercukai yang disediakan pada selepas tarikh kuat kuasa tertakluk pada kadar baru. Okay, ini pun macam saya dah cakap banyak kali tadi. Bila perkhidmatan disediakan selepas tarikh efektif 8%, maksudnya perkhidmatan tersebut tertakluk kepada 8% cukai perkhidmatan. Okay? So, yang dalam pink ni, walau bagaimanapun, apa-apa bayaran diterima sebelum tarikh kuat kuasa perubahan kadar bayaran tersebut tertakluk pada kadar lama. Ini adalah default lah. Payment receive masa sebelum efektif 8%. So kira-kira walaupun perkhidmatan tu diberikan selepas 1/3, tapi sebab dia fully paid dah lah kita terima je. Kita terima je 6% tu. So lepas tu bila dia, ini adalah situasi satu, ada gambar rajah kan. Macam ni, very clear cut, perkhidmatan diberikan sepenuhnya. So dia adalah tertakluk kepada 8%. Okay, situasi dua pula, macam biasa, pembayaran penuh diterima sebelum perkhidmatan bercukai disediakan selepas. So, dia adalah kita menerima bayaran penuh sebelum tarikh kuasa. Okay, so perkhidmatan bercukai itu, perkhidmatan yang disediakan selepas efektif dia itu tetap direkod sebagai 6% sebab dia dah bayar full dah sebelum tarikh kuat kuasa. Okay, lagipun sebelum tarikh kuat kuasa kita tak ada, dalam jadi kesalahan kita kata nak suruh dia bayar 8% kan sebab belum kuat kuasa lagi. Okay. Situasi tiga. Situasi tiga pula, sebahagian bayaran. Okay. Sebahagian bayaran macam tadi juga, bila perkhidmatan selepas bayaran dia bayar macam biasalah kan sebelum buat perkhidmatan, mungkin dia minta deposit ke kan. So sebahagian bayaran tu yang dia bayar sebelum tarikh kuat kuasa tu dia akan jadi 6%, tapi bila dia bayar sebahagian lagi yang semasa 1/3 dia akan jadi 8% sebab perkhidmatan bercukai tu dia sediakan selepas tarikh kuat kuasa. Okey. Senang kan? Ini pun sama. Ini pun ini jadual 4 ni dia nak tunjuk yang perkhidmatan disediakan selepas 1/3 tapi jumlah bayaran adalah sebelum 1/3. Jadi dia tertakluk kepada 6%. Jadual 5 pun nak cakap perkhidmatan disediakan selepas 1/3 tapi bayaran diterima selepas 1/3 juga. Jadi dia adalah tertakluk kepada 8% sebab servis adalah selepas 1 hari bulan 3. Jadual 6 pula dia tunjuk orang yang bayar partial. So dia bayar 4,000 sebelum untuk servis yang servis yang akan disediakan selepas 1/3. Kan? So yang dia bayar sebelum tu 6%, yang dia bayar selepas tu 8%. Sebab perkhidmatan tu adalah perkhidmatan selepas. Kalau tak faham bagi tahu ya. Okey, ini pula yang melangkaui. Tapi dia senang je. Macam saya cakap, dia pegang kepada bila perkhidmatan tu dibuat. Untuk kita tahu, untuk kita taikan dia dengan 6% ke 8%. So, kita tengok bila perkhidmatan tu dibuat kan. Okay, macam ni pun dia cakap, perkhidmatan bercukai disediakan sebelum tarikh kuat kuasa, tertakluk kepada kadar lama 6%. Perkhidmatan bercukai yang disediakan selepas kuat kuasa, dia tertakluk kepada kadar baru 8%. Okay. Unless bayaran yang terima untuk kesemua perkhidmatan yang spending tadi, dah bayar siap-siap sebelum 1/3, so semua tu akan jadi 6%. Dia sama. Yang penting kita yang penting tengok dululah dia bayar ke tak.
dia bayar dulu ke dia tak bayar. Kalau tak bayar dulu tengok pula servis dia bila. Senang kan? Okay, so yang melangkaui ni, yang spending ni maksudnya daripada form 1/3 sehinggalah selepas 1/3 servis dia tak habis lagi kan. Servis dia berjalan lagi kan. So ikut gambar rajah ni, yang mana perkhidmatan yang disediakan sebelum 1/3 dia akan tertakluk pada 6%, yang mana akan dijalankan pada selepas 1/3 8%. Ini default dia. Okay. Okay. So, okay, ini gambar rajah ni pula dia cakap perkhidmatan dia spending tapi dia dah bayar sebelum 1/3. Kan? So, walaupun perkhidmatan dia spending, walaupun ada perkhidmatan selepas 1/3 tak habis lagi kan. Tapi since dah bayar dah sebelum 1/3, so kita let it be je. Maksudnya kita terima je 6% CP dia. Macam saya cakap tadi, kenapa? Sebab kita punya tax due adalah payment receive. So, bila dia dah habis bayar, dia mana ada terima apa-apa payment dah kan. So macam mana kita nak record kita punya CP tu kan. Sebab itulah kita terima pembayaran penuh sebelum 1/3, so dia adalah 6%. Ni pula partial payment. Okay. Sebelum 1/3 dia bayar sikit, selepas 1/3 dia bayar habiskan. So yang mana ni pun samalah, dia kena proportion, lepas tu kena identify servis setakat setakat 1/3 sebelum 1/3 tu 6%, so yang selepas daripada 1/3 dan ke atas tu 8%. So dia kena ada sedikit apa tu kita kata proportion lah macam tu sebahagian. Kalau dia so yang penting yang bahagian sebelum 1/3 tu dia akan subject to 6%. Okay. Oh ni okay. Yang penting tengok table ni. Saya akan terangkan satu persatu. Okay, ni dia nak cakap yang keseluruhan perkhidmatan yang nombor 1 keseluruhan perkhidmatan adalah bernilai 12,000. Perkhidmatan adalah spending, iaitu bermula daripada sebelum 1/3 dia akan melangkaui sehingga selepas 1/3 kan. Okay. Jadi jumlah semuanya ada 12,000. So untuk perkhidmatan yang 1/3 nilai dia adalah 2,000. Dan dia punya portion lah disediakan sebelum 2,000 selepas 10,000 kan. So macam dalam untuk line pertama ni dia cakap dia terima bayaran sebelum 1/3 12,000. Dia dah bayar siap-siap dah. So macam saya cakap awal tadi, so dia dah bayar siap-siap, so memang tertakluk kepada 6%. Walaupun dia baru je deliver sikit je kan sebelum 1/3 2,000 je. Tapi tetaplah since dia dah bayar full, tetap tertakluk keseluruhan 6%. Okay, yang kedua pula keseluruhan invoice keseluruhan perkhidmatan dia adalah 36,000. Okay. Tapi untuk sebelum effective date dia dah deliver 6,000 kerja dia. So dia ada balance 30,000 lagi untuk selepas 1/3. Jadi lepas tu dia bayar sebelum 1/3 18,000 kan. So dia bayar 18,000. So 18,000 ni memang automatic akan subject tu 6%. Okay, lepas tu balance dia nanti dia balance senang je lah. So dia ada 36 balance, dia dah bayar tolak 18. Balance dia 18,000 ni akan jadi 8%. Okay. Walaupun sebenarnya walaupun
dia bayar lebih kan? Dia bayar lebih kan untuk servis dia. Servis dia baru 6,000 yang sebelum 1/3 tu. Aduh, kena. Okay, lepas tu jadi dia akan apa macam dia punya point adalah apa-apa yang terima sebelum 1/3 adalah tertakluk kepada 6%. Okay. Okay, untuk yang ketiga ni, dia punya servis sebelum adalah 2,000. Tapi nilai keseluruhan adalah 12,000. So servis selepas 10,000. So dia bayar semuanya selepas. Tapi oleh kerana 2,000 ni adalah servis dia sebelum 1/3, so 2,000 tu adalah tertakluk pada 6%. Okay, yang the rest adalah 8%. Sama juga dengan nombor 4 ni, dia sama juga servis dia ada servis sebelum dan dibayar selepas. Jadi yang sebelum 6%, yang selepas 8%. Okay. Bersimpan siul menunggu. Ini pun itulah dia sama je sebenarnya kalau saya nak terangkan. Apa-apa bayaran yang diterima bagi perkhidmatan bercukai pertaruhan dan perjudian yang disediakan pada sepatutnya berkuasa perubahan kadar, perkhidmatan bercukai dikenakan cukai perkhidmatan pada kadar semasa cukai perkhidmatan menjadi genap masa dan kena dibayar. So basically dia sama je. Kalau saya explain pun dia sama je. Kan tarikh kuasa kat sini. Ni dia ikut masa cabutan dibuat ni lah dia tax due dia. Ni dia tengok tax due. Okay. Tujuan sediakan pada sepatutnya sebelum makanan pada kadar semasa cukai perkhidmatan menjadi genap masa. Okay. Kita tengok tax due dia. Ni lah tax due dia. So selepas tarikh kuat kuasa kan. Jadi dia akan tertakluk kepada 8%. Okay. Perkhidmatan bercukai diimport. Imported service tax kan. Ini dia punya tax due dia berbeza sikit lah. Macam tadi saya cakap dia payment made or invoice received whichever is earlier. Tapi konsep dia sama. Apa-apa perkhidmatan bercukai diimport dengan masa bayaran ni konsep dia sama macam tadilah. Tadi kita cakap payment received kan. Ini dia kalau dia dah servis tak buat lagi tapi dia dah buat bayaran dekat foreign service provider sebelum effective date, so dia akan pakai kadar cukai 6%. Okay. So sama juga ni pun penerangan dia ada sepenuhnya perkhidmatan yang sepenuhnya sebelum, perkhidmatan sepenuhnya selepas, lepas tu dia ada spending. Okay, ni macam tadi, macam senang je. Kalau perkhidmatan sepenuhnya sebelum, dia akan jadi kadar lama, 6%. Situasi pertama macam ni lah, perkhidmatan dia diterima sebelum invoice receive. Tadi kan kita kata invoice receive ataupun payment made whichever earlier kan. So kat sini invoice receive yang earlier. So kita guna invoice receive. So invoice receive dia adalah 6%. Invoice receive sebelum buka puasa tapi dia bayar pada selepas. So kita tengok juga lah servis dia memang 6. Lepas tu dia punya invoice receive pun ni dah kira tax due dia dah kan. So dia jadi 6% lah. Okay. Macam ni pula. Ni ada apa ni? Oh ni perkhidmatan dibuat pada sebelum. Sepenuhnya sebelum tarikh situasi 2. Lepas tu ini kita tengok perkhidmatan dia. Sebab dia punya tax due tidak, kita kata tax due dia bukan sebelum kan. So yang ni kita tengok perkhidmatan bercukai dia bila berlaku, so sebelum 1/3. Tapi tax due dia iaitu payment made adalah selepas 1/3 kan. Tapi since perkhidmatan dia adalah sebelum 1/3, jadi
cukai dia masih lagi tertakluk pada kadar lama iaitu 6%. Okey. Ni macam sama je. Sepenuhnya selepas. Perkhidmatan bercukai diimport berlaku selepas tarikh kuat kuasa. Lepas tu dia akan macam biasalah. So since tak ada apa-apa sebelum tu, maksudnya tak ada invoice receive atau tak ada payment made. So kita tengok perkhidmatan bila berlaku perkhidmatan. So dia akan jadi 8% lah sebab dia selepas 1 hari bulan kita. Okay. Okay. Ini pula dikata perkhidmatan berlaku selepas, tapi tengok sebelum perkhidmatan tu ada sesuatu berlaku iaitu invoice receive. Kan? So invoice receive dah sebelum 1 hari bulan 3. Jadi perkhidmatan ni walaupun berlaku selepas 1 hari bulan 3 tapi dia berkadar 6%. Sebab dia punya tax due masa sebelum 1 hari bulan 3. Okay? Ini pula dia sebahagian-sebahagian. Servis selepas 1 hari bulan 3 tapi dia ada payment made. Dia ada buat bayaran sebelum 1 bulan 3. So kat situ ada tax due. So dia kena account payment made tu based on 6%. Lepas tu balance dia bayar selepas 1 bulan 3. So dia akan jadi 8%. Sebab perkhidmatan dia memang perkhidmatan yang selepas 1 hari bulan 3. Okay. Situasi. Okay. Situasi 4 pula dia semua berlaku pada selepas 1 bulan 3. So bila semua berlaku selepas 1 bulan 3 maksudnya semua pun 8%. Okay. Ini sama juga. Dia spending juga. MTS pun ada spending. Sama juga macam tadi. Dia berlaku spending daripada sebelum hingga selepas 1 bulan 3. So dia punya default adalah kita tengok bila perkhidmatan diberikan. Okay. So bila untuk perkhidmatan sebelum 1 bulan 3 dia akan tie dengan 6%. Perkhidmatan yang berlaku selepas 1 bulan 3 dia akan tie dengan 8%. So kat sini macam sama juga. Dia kalau dia punya tax due iaitu invoice receive dia sebelum untuk keseluruhan nilai perkhidmatan bercukai itu kan. Jadi kita ambil tax due dia bila sebelum. Dia tax due dia sebelum maksudnya dia pada kadar lama lah 6%. Walaupun ada perkhidmatan diberikan selepas tarikh kuasa kan. Tapi sebab dia punya tax due keseluruhannya iaitu invoice receive tu sebelum 1 bulan 3. So 6% untuk keseluruhan. Ini pula servis dia daripada sebelum hingga selepas spending. Tapi dia punya tax due iaitu invoice receive dia selepas 1 bulan 3. Jadi hanya portion yang perkhidmatan dia yang sebelum 1 bulan 3 tu je yang entitled 6%. Yang selepas dia adalah 8%. Okey, selalu kalau dekat kita orang kat HQ memang banyak yang datang, tapi saya percayalah dekat negeri lagi ramai yang datang mengadu yang ialah kontrak diorang yang sign untuk beberapa tahun kan. So kita panggil spending lah tu. Yang akan bertukar rate. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan boleh bagi tahu yang MOF ada keluarkan surat dan MOF pun dia dah
dia dah circulate dah surat dia tu kepada semua kementerian. Dia orang macam untuk buat revise lah, untuk revise the contract lah kan, macam tu. So macam rate ni pun memang terpakai untuk semua kontrak lah, semua kontrak tak, sepatutnya semua kontrak lah, tapi apatah lagi kontrak perolehan kerajaan. Okay, memang terpakai. Dia yang cakap, tak ada istilah, tak ada yang macam cakap, oh since you dah sign sebelum, so tetap takluk pada kadar lama, tak. Okay, yang mana yang walaupun dia sign sebelum, tapi perkhidmatan dia pending, dia tetap akan tertakluk kepada 8% untuk perkhidmatan selepas 1 bulan 3. Dan untuk revise tu pun MOF ada keluarkan surat lah, tapi ni untuk kontrak kerajaan sajalah. Kalau kontrak swasta tu memang kena ada mutual understanding lah dengan antara dua orang, antara kata parti-parti terlibat lah. Okay. Antara soalan lazim dalam surat yang Kementerian Kewangan keluarkan tu, dia kata apakah dokumen yang perlu disediakan bagi tujuan pelarasan harga cukai perkhidmatan baru ke atas kontrak kerajaan yang masih berkuat kuasa. So dia bagi tahu, dia ada ajar macam mana agensi hendaklah menggunakan format surat penyelesaian harga berkaitan pelaksanaan CJCP seperti mana di bawah PK 1.13. So kat dalam surat tu dia ada juga FAQ yang agensi dengan service provider, agensi sebab agensi yang kena revise kontrak kan, boleh dirujuk. Tak ada istilah macam government tak nak revise kontrak semua tu. Boleh bagi tahu dekat, kalau ada syarikat datang kan, bagi tahu dia memang MOF bagi peluang lah untuk kerajaan revise kontrak-kontrak tu. So antara the next question, siapakah yang boleh meluluskan pelarasan harga kontrak berikutan perubahan harga? Siapa? Jadi semua pelaksanaan harga kontrak berikutan pelaksanaan dalam mendapat kelulusan pegawai pengawal. So bila dah dapat kelulusan pegawai pengawal, barulah harga kontrak itu diselaraskan. Okay. So apakah pelarasan harga kontrak disebabkan peralihan kadar cukai daripada 6 ke 8 memerlukan penyediaan dokumen perjanjian tambahan? Tidak. Agensi yang dalam mendapatkan surat penyelesaian harga berkaitan CJCP di bawah PK 1.13, pelaksanaan CJCP dalam program kerajaan. Maksudnya tak perlu supplementary punya, tak perlu supplementary agreement, diorang revise harga saja. Okay. Okay, ini adalah PK 1.13 lah. Ini diorang punya perkeliling lah untuk pelaksanaan CJCP. Even kan ada macam syarikat yang masa dia masuk tender, dia bukan CP registrant kan, tapi bila dia dah beberapa bulan tu tiba-tiba dia capai threshold, so dia nak kena charge CP kan. So pun boleh, diorang kena inform and revise kontrak lah, bagi tahu perkhidmatan diorang sekarang bercukai kerana diorang jadi orang berdaftar. Okay, tak semestinya masa masuk tu dia bukan berdaftar, tapi lepas tu dia akan terus tak berdaftar, dia akan terus macam tak mengenakan cukai. Dia memang walaupun dia macam tengah-tengah kan, dia tetap kenakan cukai ke atas perkhidmatan yang diberikan start daripada tarikh dia register tu lah, tarikh dia register berkuat kuasa tu. Okay. Ni termasuklah semua apa cukai perkhidmatan dikenakan dan diberikan ke atas mana-mana perkhidmatan ditetapkan. Okey, ini antara kandungan dalam perkeliling tadilah. Okey, macam mana nak buat semua. So bolehlah memang ada je syarikat yang datang tanya kita pasal ni kan. So sebenarnya ada peruntukan untuk pelarasan kontrak tu. So bagi tahu syarikat jangan risaulah. Walaupun ada kenaikan rate ni, tapi diorang tak payah tanggung pun. Diorang just minta agensi buat
pelarasan harga kontrak. Okay, ni semua yang ada dalam perkeliling tu lah. Okay. Boleh semak ada boleh dapat kat internet je. Boleh Google je. Habis dah. So bermaknakan masa ada lagi kan. So saya ingat saya nak bagi tahu sikit lah perkhidmatan yang terpaling baru dalam kita punya perundangan. Okay. Perkhidmatan yang terpaling baru dalam perundangan kita. Kita baru tambah. Kan. Kita tambah, kita tak tahu lagi kan apa perkhidmatan baru lepas ni kan. Ni kita cakap yang tahun lepas ni lah. Bukan tahun lepas, tahun ni jugalah. Baru tambah tahun ni kan. Kita baru tambah pusat karaoke. Okay. Pusat karaoke dalam grup C. Professional kita dalam grup G pun kita ada tambah 1. Dari dulu ada 12 kategori. Sekarang dah ada 13. Lepas tu kita ada penyediaan perkhidmatan lain pun kita ada tambah 2. Lepas tu kita tambah kumpulan baru perkhidmatan logistik. So ini adalah yang terpaling barulah dalam kita punya perundangan. So pusat karaoke ni kita letak dia dalam ruang 1 tu dia butiran baru E, pusat karaoke. So kalau macam dia pusat karaoke, tapi kalau dia karaoke Jamban tu dia pusat karaoke ke? Tak kan? So dia bukanlah, dia nak pusat karaoke. Okay. So servis dia adalah servis servis apa-apa sebab dia berada di dalam grup C. So bila dia once dia dah berdaftar, so apa-apa servis yang dia berikan adalah tertakluk kepada cukai perkhidmatan lah. Okay. Kumpulan G, dia tambah perkhidmatan baru iaitu penyediaan perkhidmatan penyelenggaraan atau pembaikan. Yang ni pun tak payah pening kepala. Sebab apa tahu? Sebab penyelenggaraan ni semua jenis penyelenggaraan, semua jenis repair, tak kisahlah buat apa pun. As long as nama dia maintenance, bukan nama lah, kena tengok kerja dia lah kan. Kena tengok kerja. Kadang-kadang memang ada dalam kontrak dia, tajuk dia maintenance, tapi dalam dia kita cari tak ada pun kerja maintenance yang dia buat. So kita kena tengok skop kerja jugalah. Okay. So kita tak ada kata ada apa kita kata semua penyelenggaraan. Ada yang tanya saya kalau kita repair handphone bercukai tak? Kalau ikutkan tak ada pun cakap maksudnya semua benda yang kita repair dia adalah tertakluk kepada cukai perkhidmatan. Okay, tapi however kita jugalah ada exclusion, ada DCP 6 kan. Sikit lah DCP 6 tu pun temporary je kan untuk servis MRO, kapal terbang dengan kapal laut kan. Itu sampai 2027 kan. Lepas tu dia akan takluk balik. Lepas tu ada sikit je tapi mostly kalau nampak je maintenance ataupun pembaikan semua bercukai. Okay. Okay, lepas tu okay. Sekejap nanti saya tengok soalan. Sebab saya buka ni, saya tak boleh tengok skrin. Saya tak tahu lah, saya yang tak tahu kan. Saya explain sikit. So dalam ya. Okay. Okay. So dalam dia cek pasal orang kena cukai. kita perkhidmatan. Okay. Saya explain sekejap, pasal nanti saya jawab soalan. Bukan, lain soalan boleh. Aku ni nak pergi dah ni. Tak Syam ni topi aku. Mek Riza ke tu? Menjadi, okay, kat dalam grup I ni, dia ada pindah-pindah. Dia pindah-pindah. Grup I ni macam contoh, macam AJ Custom, kalau dulu dekat grup I, sekarang dia dah pindah. Dia pindah masuk grup J, jadi logistik.
Sama juga dengan kurier. Kurier pun dia pindah kepada grup J, logistik. Lepas tu dia ada, okey sekarang perluasan skop pembokoran dan penaja jaminan. Kalau dulu brokerage on perkhidmatan kewangan saja, tapi ni bajet 2024 ni dia luaskan semua industri lah yang ada broker punya perkhidmatan, dia akan takluk kepada cukai perkhidmatan. Okey. Okey. So, perkhidmatan kumpulan baru ni, kita wujudkan kumpulan baru, kumpulan J. So, sebenarnya ada beberapa yang dah memang sedia bercukai pun. Contohnya pengurusan pergudangan, kiriman cepat dengan ejen custom. So, masuk yang baru adalah penghantaran barang dan penghantaran barang oleh platform e-dagang. Okay. So kat sinilah perkhidmatan logistik dia. Ni maksudnya kalau kita tengok perkhidmatan logistik ni sangat luas lah. So saya bukan orang yang sepatutnya cakap. Kan saya bagi ajar sesat pula kan. Tapi ini adalah antara perkhidmatan logistik adalah perkhidmatan baru lah atau paling baru kat dalam kita punya perundangan. Okay. Okay, dah habis dah. Saya cakap keluar. Okay. So, saya jawab soalan ni. Kat mana soalan ni, Cik? Oh ni pusat karaoke ni. Pusat karaoke yang menyediakan makan minum kadar ikut 8% ke? Puan Porita. Pusat karaoke yang menyediakan makan minum. Tak ada. Pusat karaoke macam sama lah. Tadi kan ada saya explain pasal grup C. So kalau pusat karaoke ni dia sediakan makan dan minum, dia akan tertakluk pada 6% lah. Kita tengok, kita try dengan perkhidmatan yang diberikan. Soalan lagi tak? Sorry, ada satu lagi soalan. Okay, baik Puan. Okey, syarikat A hanya buat investment untuk syarikat lain. Adakah perkhidmatan investment bercukai? Soalan daripada Puan Syalani daripada JKDM Pulau Pinang. Investment. Dia apa? Dia itulah dia boleh jadi, kita kena tengok servis lah. Kalau dia boleh jadi broker tu, dia buatkan investment tu. Soalan terlalu general Puan. Mungkin kalau ada Puan Syalani, mungkin Puan boleh detailkan lagi semula soalan Puan ni. Kalau tak ada, kita teruskan ke soalan daripada Puan Porita, Sarawak. Penyelenggaraan dan pembaikan terutama untuk offshore termasuk sewaan equipment, supply manpower ada dua situasi. Satu situasi dia letak satu amount je dan satu lagi situasi dia list outkan perkhidmatan dia. Contoh manpower, sewa equipment. Tapi part penyelenggaraan tak ada jumlah. Dulu dia daftar under manpower supply, kalau sekarang macam mana Puan? Okey, kalau untuk maintenance kan, apa-apa cost to contribute to maintenance service tu, dia akan jadi maintenance. Dia akan tertakluk di bawah perkhidmatan penyelenggaraan. Contoh macam tadi Puan cakap sewaan equipment, supply manpower kan. Dia punya sewaan equipment tu untuk apa? Untuk buat penyelenggaraan. Tanpa dia sewa equipment tu, dia tak boleh buat penyelenggaraan tu. Sama lah juga dengan manpower. Tak ada manpower, macam mana perkhidmatan penyelenggaraan tu nak dibuat? So semua tu adalah kita kata cost untuk dia buat maintenance. So itulah actual service dia punya value. Jadi semua tu tertakluk pada cukai perkhidmatan. So didaftarkan di bawah penyelenggaraan lah. Betul. Alright. Okay, Puan Porita, adakah menjawab soalan Puan?
Oh ni macam tak ada soalan pasal kadar Okey, kita ada lagi satu soalan yang baru masuk Puan. Okey. Soalan Puan, bagi perkhidmatan MRO, pembaikan dan penyelenggaraan kapal, adakah alat ganti yang digunakan tertakluk kepada cukai perkhidmatan? Okey, kalau alat ganti memang tak takluk kepada cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan ni dia hanya untuk untuk perkhidmatan. Kalau dia kalau dia asingkan barang apa kita kata spare part semua tu, benda tu tak bercukai. Okey, cukai. Okey, tadi daripada Puan Purita lagi Puan. Tambahan soalan. So dia cakap sewa equipment tu bercukai ke? Ya, Walaupun dia dah senaraikan. betul. Ya, sebab kita tak kata, kita bukan kata perkhidmatan sewaan, kita kata itu adalah perkhidmatan maintenance. Dia sebenarnya nak beri perkhidmatan maintenance, bukannya nak bagi perkhidmatan sewaan tu kepada customer dia. Dia sewa alat tu untuk buat maintenance. Okey, lagi soalan. Untuk peralihan kadar CP tu slide muka surat 60 contoh 4, invoice telah dikeluarkan pada kadar 6% untuk perkhidmatan yang disediakan selepas 1 hari bulan Mac 2024. Untuk perkhidmatan tersebut tertakluk kepada CP 8% kan? Kena keluarkan debit note untuk perubahan kadar CP tersebut, Puan. Sekejap saya tengok slide 60. Slide 60 yang ada table Contoh 4. contoh 4 yang contoh 4 6,000. Sebab invoice telah dikeluarkan pada kadar 6%. Oh, invoice sebelum. So invoice dia, jumlah invoice dikeluarkan 6%. Invoice sebelum, ya, tapi perkhidmatan selepas 1 Mac. Perkhidmatan selepas 1 Mac. Oh, yalah. Mekanisme tu bolehlah macam mana pun sebab dia bayar separuh, dia ada buat bayaran sebelum 1 Mac tu sekali, kemudian dia akan bayar lagi sekali kan untuk yang selepas 1 Mac. Jadi boleh tak kisahlah macam mana pun, tapi dia tertakluk pada 8% lah yang pentingnya. Tak kisah dia nak macam mana. Okey, Tuan Muhammad Ramdan daripada jawapan daripada penceramah tadi. Dan saya rasa ini mungkin soalan, okey, thank you. Soalan mungkin yang terakhir lah tu Puan, kita buka. Sekiranya selepas ni ada lagi soalan-soalan yang ingin tuan-tuan dan puan-puan ajukan, mungkin boleh direct PM kepada Puan Khairun lah. Puan Khairun Natasha. Okey, ini soalan terakhir yang kita ambil. Untuk perkhidmatan logistik, di samping charge penghantaran, ada charge lain yang dikenakan iaitu charge tol, charge minyak diesel, charge buruh, charge sewa. Semua bercukai? Betul. Semua bercukai sebab bentuk dah contribute to perkhidmatan logistik dia. Itu adalah kalau dia tak buat semua tu, macam mana dia nak jadi perkhidmatan logistik? Jadi semua tu adalah perkhidmatan logistik. Jadi semua ada daripada cukai perkhidmatan. Puan, kita ada satu soalan yang baru masuk. Adakah Puan sudi untuk kita teruskan? Ada masa lagi. Okey, soalan untuk perkhidmatan pembersihan dalam kontrak tulis perkhidmatan pembersihan dan selenggara sanitary. Auditi tidak buat perkhidmatan sanitary tersebut dan menggunakan third party. Adakah pembersihan atau selenggara sanitary bercukai? Okey, maksudnya apa nak tanya? Dia tahu kan pembersihan memang perkhidmatan bercukai. Betul. Maksudnya dalam kontrak dia kena bagi 2 servis, tapi satu tu dia sub pada orang lain kan. Tapi dari pihak customer dia tahu seorang je yang buat servis tu kan. Jadi sebenarnya tak kisahlah dia nak subcon ke, dia nak apa ke, perkhidmatan dia tu semua bercukai. Dia akan jadi 2 kali bercukai lah. Dia akan ada 2 kali sebab pembersihan dalam kumpulan I
Kumpulan I dia tak ada B2B exemption. So maksudnya memang bercukai lah. Bercukai betul. Lah. Ni Puan Siti Ruhaida, sorry Puan sebab dia soalan tambahan kepada soalan dia tadi. Double confirm MRO tadi, alat ganti tidak bercukai. Betul, alat ganti tidak bercukai. Bagaimana dengan pembaikan dan penyelenggaraan selain Sama. MRO dari segi penggunaan alat ganti? Sama. Alat ganti tidak bercukai. Okey, sama. So saya rasa itu sahaja Puan kita punya setakat hari ni kita punya webinar. First of all saya minta maaf lah, sangat-sangat minta maaf sebab pada awal tadi kita mempunyai sedikit masalah teknikal yang tak dapat nak elakkan. InsyaAllah kalau ada apa-apa lagi selepas soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, mungkin boleh terus ajukan kepada Puan Natasha lah. Bagi pihak Akmal, jangan sabar, kami ingin mohon maaf lah kepada semua daripada Puan Aida Terengganu. Boleh je Puan. Boleh je, okey. Saya minta lah tuan-tuan dan puan-puan, kita terima 2 soalan ni saja. Lepas ni kita akan end up lah kita punya webinar. Daripada soalan daripada Puan Aida tadi. Puan Aida, boleh post lah Puan punya soalan. Sebelum tu soalan daripada Puan Nur Hafiza daripada Selangor. Salam Puan, syarikat M menerima perkhidmatan Inspection of Life Board dari syarikat B yang juga menyediakan perkhidmatan certification. Syarikat B hanya menjalankan inspection yang tidak menjurus kepada certification maupun maintenance. Sekiranya hasil inspection memerlukan syarikat M menjalankan maintenance, mereka akan jalankan sendiri. Adakah perkhidmatan inspection oleh syarikat B ini perkhidmatan bercukai? Okey, kami di dasar meletakkan ini secara general lah kan, inspection ni perkhidmatan consultancy Puan, sebab inspection ni bila dia inspect dia akan bagi tahu semua benda-benda yang tersirat lah, macam tadi lah bila dia cakap bila dia inspect benda tu, dia akan bagi tahu yang bahagian ni kena di-maintain. Memang dia tak, tapi dia bagi tahu dalam, dia ada recommendation dia. Dan itu kalau inspection yang macam tu. Ada juga inspection macam tadi lah, macam dia kata tidak menjurus kepada certification. Ada inspection yang menjurus kepada certification, ada inspection yang dia bagi recommendation. Tapi yang pasti dia akan buat reporting juga. So melalui reporting tu company akan guna untuk buat tindakan selanjutnya kan. So mostly inspection kita letak dalam perkhidmatan perundingan. Okey, itu jawapan untuk Puan Hafiza dan yang ini betul-betul yang terakhir Puan Okey, untuk soalan daripada Puan Aida tadi, saya rasa pengasapan kot pengasapan kawalan nyamuk sebelum 1 Mac 2024 kalau dibuat bukan secara berkala sebelum 2/2024 hanya buat open request, adakah bercukai sebelum 1 Mac? Betul, dia kalau sebelum 26 bulan 2 dia buat open request, dia tak terlalu bercukai perkhidmatan. Sebab kita kata pest control punya perkhidmatan ni dia adalah perkhidmatan maintenance. So perkhidmatan maintenance, preventive maintenance saja yang bercukai sebelum 26 bulan 2. Tapi selepas 26 bulan 2 dia apa-apa maintenance pun dia jadi bercukai. Jadi sebab itulah walaupun pest control tu ad hoc upon request, dia tetap tertakluk bercukai perkhidmatan sebab pest control ni adalah perkhidmatan maintenance. Okay.
Terima kasih Puan untuk jawapan tu. Seperti yang saya maklumkan tadi, itu adalah soalan terakhir yang kita terima. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan lagi, mungkin boleh direct kepada Puan Natasha lah. Puan. So kami Boleh. bagi pihak Akmal Jangan Sabar banyak-banyak terima kasih kepada Puan, kepada semua yang melayari, yang bersama-sama kita pada pagi ni di dalam webinar ni. Semoga segala ilmu yang dikongsikan oleh Puan Khairul Natasha insya-Allah boleh kita gunakan okay, saya sudahi webinar kita pada pagi ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Jumpa lagi. Bye. Bye. Hmm.